pagi anda dengan secawan kopi. #kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan takkan lengkap pagi anda tanpa secawan Alta White Coffee. Dan cukup istimewa pagi ini, program Apa Khabar Malaysia. Kami bawakan istimewa dan khas buat anda juga daripada Alta White Coffee. Jadi berbicara berkenaan tentang ini, kita jangan lupa #kopi dulu, makan dulu. Dan pastinya saya Nur Salihah Azmi akan mengundi program ini tidak berkeserangan sebentar nanti saya bersama dengan rakan pengacara. Dan sebelum itu kita nak berkongsi bersama dengan anda juga satu petikan yang terjadi semalam, kejadian yang terjadi semalam iaitu berkenaan tentang DUN di mana Parlimen Padang Serai dan juga Dewan Undangan Tioman, dan telah terjadinya ini adalah satu pilihan raya dan juga yang dimenangi untuk Dewan Undangan Tioman dan juga Parlimen Padang Serai iaitu Dato' Asman Nasruddin. Dan di antaranya juga kita nak berkongsi berkenaan tentang anda petikan portal di bernama.com, dan dengan itu saya nak bersama dengan rakan pengacara di sebelah sana. Silakan Izu, apa khabar? Well, terima kasih Salihah. Alhamdulillah sihat untuk hari ini. Hari kita makan masdo sebab hari Jumaat, hari batik. Jadi kita santai-santai je. Baik, antara beberapa berita yang boleh saya kongsi kepada anda di portal bernama.com. Di sini kalau boleh anda lihat, gaduh bising antara isu gangguan yang melibatkan pekerja warga asing di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Kalau boleh anda lihat di sini, di mana masalah pergaduhan, gangguan bunyi bising dan kebersihan antara isu gangguan paling banyak direkodkan melibatkan pekerja warga asing dari negeri Johor. Kalau boleh kita tengok dekat sini, pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri iaitu Muhammad Hairi Mak Shah berkata antara lokasi tumpuan isu gangguan tersebut adalah melibatkan kawasan penempatan asrama pekerja warga asing, dan pihak berkuasa tempatan PBB telah menerima banyak aduan mengenai isu gangguan berpunca daripada pekerja asing. Seperti kita tahu, kita hidup dalam bermasyarakat, pastinya satu keharmonian dikehendaki dalam kita hidup bermasyarakat. Kita hidup berbilang kaum berbagai bangsa dengan kita menerima pelbagai kaum juga di negara kita. Pastinya satu keharmonian dititik beratkan dalam kita mengekalkan aspek keharmonian. Baik, itu antara isu sosial. Kalau boleh kita kongsikan juga antara perkembangan ekonomi, di mana rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah 109.7 bilion US dollar setakat 30 November 2022. Itu yang dilaporkan daripada Bank Negara Malaysia. Kalau boleh kita tengok perinciannya, di mana setakat 30 November 2022 jumlah tersebut memadai untuk membiayai selama 5.3 bulan merangkumi import barangan dan perkhidmatan. Kalau boleh saya kongsikan juga antara komponen utama di dalam rizab antarabangsa adalah rizab mata wang asing yang berjumlah 98.2 bilion US dollar. Kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa berjumlah 1.3 bilion dolar. Hak pengeluaran khas SDR berjumlah 5.5 bilion US dollar. Emas 2.1 bilion US dollar dan SSLM bernilai 2.6 bilion US dollar. Dan kalau kita lihat kepada perincian ini sudah memadai sebenarnya kalau kita lihat kepada untuk membiayai 5.3 bulan bagi import barangan di luar negara dan juga perkhidmatan. Dan itu merupakan satu angka yang baik sebenarnya untuk negara kita dalam kita memacu ekonomi yang lebih baik. Dan kalau kita lihat nanti di penghujung 31 Disember 2022, adakah angka itu akan bertambah lebih baik? Sudah pastinya ia akan memberi satu kesan yang positif kepada perkembangan negara, memandangkan kita dijangka 2023 akan mengalami resesi ekonomi. Jadi perkembangan tersebut merupakan salah satu impak positif kepada negara. Baik, kita beralih kepada misi banjir, yang mana Polis Diraja Malaysia telah menerima sebanyak sumbangan bot
enjin daripada syarikat 7-Eleven Malaysia. Kalau boleh saya kongsikan kepada anda, sebanyak 30 bot dan juga 300 jaket keselamatan telah disumbangkan yang mana akan membantu meningkatkan kualiti Polis Diraja Malaysia khususnya dalam persiapan menghadapi banjir yang dijangka akan berlaku pada bila-bila masa. Itu apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Akral Sani Abdullah Sani. Dan kalau boleh saya kongsikan juga pihak Polis Diraja Malaysia telah pun bersedia dengan anggota-anggota lain dan juga rakan-rakan sahabat yang lain, seramai 70,000 anggota campuran yang terlibat merangkumi semua agensi antaranya polis, tentera dan sebagainya sudah pun bersedia untuk menghadapi situasi banjir termasuk juga pasukan sokongan. Jadi seperti kita sedia maklum, sekarang merupakan semua pihak dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi situasi di luar jangka terutamanya banjir dan sebagainya. Baik, kalau boleh saya kongsikan juga antara bingkisan terakhir pada hari ini di mana seperti saya katakan tadi, mana calon daripada Perikatan Nasional telah menang kerusi Padanserah dan calon daripada Barisan Nasional berjaya mempertahankan kerusi Dun Tioman. Itu cara ringkasnya, nanti kita akan pergi kepada rakan tugas di bilik berita dan perkembangan berita sukan iaitu Aaron Chia dan Sohui Setiawan tundukkan juara di sukan badminton. Jadi perkembangannya akan kita bawakan dari semasa ke semasa. Pastikan anda setia bersama dengan Bernama TV untuk kita mengetahui perkembangan berita lanjut. Teruskan melayari portal bernama.com. Jadi saya rasa setakat itu saja dapat saya kongsikan berita-berita menarik pada hari ini. Saliha, apa cerita di sana? Ya, Izu, banyak cerita nak dikongsikan lagi bersama dengan anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Jadi harus dan wajib untuk terus setia bersama dengan kami dan nak ulas sikit apa yang Izu kongsikan berkenaan tentang musim banjir dan juga bantuan banjir diterima. Jadi suka untuk kita sentiasa ingatkan kepada anda semua supaya bersedia dan sentiasa orang kata apa, menyediakan yang sepatutnya untuk waktu-waktu cuaca yang suka untuk diramalkan ini. Bercakap tentang cuaca, pastinya suka untuk kita kongsikan bersama dengan anda ramalan cuaca istimewa kami sediakan buat anda supaya anda dapat bersedia untuk tinggalkan rumah. Tengok dulu ramalan cuaca yang akan kami sediakan dan seterusnya kita akan ke bilik berita bersama rakan tugas Hadim. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melihat kemungkinan untuk memanjangkan tempoh mengadakan pilihan raya melebihi 60 hari selepas pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri DUN seperti mana yang diperuntuk ketika ini. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata ia bagi membolehkan Suruhanjaya berkenaan melakukan persiapan sebaik mungkin berikutan pertambahan jumlah pengundi di negara ini setiap tahun. Kita akan cuba dipanjangkan sebab tempoh ini kita lihat daripada dulu sehingga sekarang ni agak sempit sikit lah dengan keadaan ialah kita nak di penambahan undi yang banyak daripada di 14.9 juta yang sebelum ini meningkat kepada 21.1 juta. Beliau hadir ke pengumuman keputusan pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen Padang Serai di pusat penjumlahan rasmi undi Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech malam tadi. Menjelas lanjut, Tan Sri Abdul Ghani berkata berikutan peningkatan jumlah pengundi, SPR perlu melakukan persiapan termasuk menyediakan pusat dan saluran mengundi serta petugas agar proses pilihan raya dapat dilaksana dalam keadaan selesa. Beliau juga berkata pihaknya berharap pilihan raya bagi 6 negeri yang belum mengadakannya dapat dilaksanakan secara serentak bagi memudahkan urusan SPR. Ditanya waktu yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya di 6 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Terengganu, Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan, Tan Sri Abdul Ghani berkata pihaknya tidak mempunyai kuasa dalam hal itu dan terpulang kepada kepimpinan negeri terbabit. Beliau juga berkata pilihan raya bagi ke-6 negeri dianggarkan menelan belanja kira-kira 450 juta ringgit. Laporan seterusnya.
Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram akan kekal mengetuai pasukan pendakwaan dalam perbicaraan kes meminda laporan audit Wan Malaysia Development Berhad Datuk Seri Najib Razak. Ini selepas bekas Perdana Menteri berusia 69 tahun itu gagal dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan semalam bagi melucutkan kelayakan Datuk Seri Gopal Sri Ram daripada terus bertindak sebagai timbalan pendakwa raya kanan dan mewakili pihak pendakwa raya bagi kes tersebut. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Zabariah Muhammad Yusof dan Datuk Seri Hasna Muhammad Hashim menolak rayuan Datuk Seri Najib serta memutuskan tiada bukti berat sebelah di pihak Datuk Seri Gopal Sri Ram berikutan pelantikannya sebagai timbalan pendakwa raya kanan. Dalam keputusan sebulat suara, Ong yang mengetuai panel itu berkata mahkamah bersetuju dengan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan bahawa tiada bukti yang menunjukkan Datuk Seri Sri Ram telah mengambil bahagian dalam proses siasatan dan menjalankan siasatan dalam kes 1MDB yang dihadapi Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib telah memohon untuk melucutkan kelayakan Datuk Seri Sri Ram dalam perbicaraan kes meminda laporan audit yang dihadapinya, memohon perisytiharan bahawa terdapat konflik kepentingan antara pelantikan Datuk Seri Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dan amalan guamannya. Perbicaraan lain berkaitan 1MDB terhadap Datuk Seri Najib yang masih belum selesai di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ialah kes 1MDB pecah amanah melibatkan pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC serta pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kuasa melibatkan 2.6 bilion ringgit yang dikaitkan kepada kes 1MDB. Pada 15 Februari lepas, Mahkamah Tinggi menolak rayuan Datuk Seri Najib dan beliau juga gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan pada 8 September. Mahkamah Tinggi menetapkan 30 Januari tahun depan untuk memberikan keputusannya sama ada Datuk Seri Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Arul Kanda Kandasamy, dibebaskan atau diperintah membela diri berhubung kes meminda laporan audit itu. Datuk Seri Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada Ogos lepas mengekalkan sabitan dan hukuman penjara serta denda 210 juta ringgit kerana menyalahgunakan 42 juta ringgit dana SRC International. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mewakili Datuk Seri Najib manakala pasukan pendakwaan diketuai Datuk Seri Sri Ram. Sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum. Salam hormat.
Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Saleha. Ya, saya. AKM kita bukan sahaja disajikan dengan All White Coffee, tapi juga hari ini kita akan merungkai rahsia resepi keenakan sesuatu makanan di Timur Tengah sana. Ya, itu dia. Itulah yang kita selalu sajikan di Apa Khabar Malaysia. Banyak juga kepelbagaian, di antaranya adalah petikan sisipan berita, dan juga macam Izu katakan, kali ini kita akan berkongsi berkenaan tentang satu acara, iaitu culinary dan juga F&B event yang dinamakan sebagai Saudi Horeca. Apakah itu? Ya, dia adalah satu pameran berkenaan tentang F&B dan juga hospitality yang telah diadakan pada 22 hingga 24 November. Tapi kita akan bersama dengan orang yang cukup istimewa pagi ini, iaitu seorang chef selebriti dan juga boleh dikatakan bintang juga, Izu. Izu nak kenalkan, silakan. Sebab dia ada show dia sendiri. Chef Bob Cooking. Kalau tak silap. Itu juga nama dia. Dengan ini saya memperkenalkan Chef Bob Adenin selaku Presiden Persatuan Kulineri Profesional. Apa khabar Chef Bob? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi ke bernama, which is tak asing lagi untuk Chef juga, kan? Okey, mungkin kita nak mulakan berkenaan tentang Chef, nak ceritakan tentang latar belakang Chef. Bagaimana terlibat dalam bidang kulineri ini dan berapa lama dah sebenarnya? Okey, sebenarnya dalam bidang kulineri ini lebih kurang dalam 26 tahun sudah. Okey, since daripada umur 19 tahun, 18 tahun dah masuk pergi ke college, kemudian belajar, kemudian bekerja, merantau di di seluruh negara, di luar negara dan balik. Kemudian ada kursus-kursus dia bekerja daripada bawah sampailah apa yang ada sekarang lah, alhamdulillah. So ya, itulah sampai sekarang bila bekerja di hotel-hotel, di restoran, dan juga kita ada buat sedikit bekerja di luar negeri, di kulineri atas kapal. So banyaklah yang belajar. Kita nak tahu juga macam mana, apa yang menyebabkan chef terinspirasi untuk menceburkan diri dalam bidang masakan ni. Dia sebenarnya masa dulu kita tak ada cita-cita tau. kita cerita dulu masa dah habis sekolah nak jadi lawyer, nak jadi doktor. Tapi bila kita ikut kita punya orang tua kan, dia berniaga dan dia ada kafe, dia dan tukang masak. So kita pun dah terarah itu, ikut dia pagi-pagi, bangun pagi, pergi pasar, pergi masak, buat air, belajar masak, first kali belajar masak mi goreng, belajar masak masakan Melayu. So dari situ dah jadi inspirasi. So sampai dia tanya, kau nak jadi apa ni? Nak jadi apa? So kita pun masa itu okeylah, ikut macam abah lah. Nak belajar. So dia masuk kita dari college, dah belajar sikit, dan sampai sekarang lah. So dan benda tu mungkin dah diatur kan, dari ke situ kan sampai sekarang. Dan bercakap tentang pelibatan untuk Horeca ini, Chef, kita tahu dia juga melibatkan chef-chef antarabangsa yang lain. Jadi bagaimana bila chef tu dah terpilih untuk masuk untuk acara ini, dan perasaannya macam mana? Okey, sebenarnya untuk menjadi yang dipilih, kan, kita ada kursus-kursus, nak kena pergi kursus, dan kita kena ambil kursus untuk menjadi juri, dan kita kena pergi menjuri pertandingan masakan yang dijemput di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri dan di luar negara lah. So benda ni proses dia bukan proses makan masa untuk dalam 6 bulan atau 7 bulan. It take time untuk ni, dan bila dipanggil ke luar negara tu bermaksud kita ni telah dipilih dan di-recognize. Dan macam saya dan juga rakan-rakan Malaysian chef yang lain juga, dia orang ni kita ni dah ada certified, dah diambil khusus dan diberi ruang, waktu, masa untuk mengenali petangga-petangga masak. So daripada junior dah sampai ke tempat senior. So bila dipanggil tu saya dah rasa bangga lah. Especially untuk kulineri negara Malaysia kita ni. Baik. Kita asyik tengok pertandingan rancangan MasterChef. Memerlukan satu kemahiran yang sangat tinggi untuk merasa sesuatu masakan tu. Jadi macam chef buat pergi kursus. Macam mana seseorang chef itu perlu melalui kursus tu, apa-apa yang perlu dilalui, cabaran-cabarannya untuk dia diiktiraf sebagai juri? Okey, untuk menjadi seorang juri, kita kena macam saya, macam kami di Professional Culinary Association Malaysia, kita ni nak kena pergi ambil exam ataupun kursus seminar untuk menjadi judge, dan kita dilatih 2 tahun dulu untuk menjadi rookie judge. Okey, bila jadi dah 2 tahun rookie judge, kita pergi ke pertandingan masak, bukan memasak tapi mengadili masak.
Untuk pergi menjadi juri tu, kita at least dia punya base dia mesti at least you dah pegang jawatan yang tertinggi, at least chef de cuisine ke atas, dan pernah masuk pertandingan masak. Kalau you nak jadi juri memasak tapi you tak pernah pergi pertandingan masak atau masuk pertandingan masak, pun susah juga, sebab you tak tahu apa yang akan jadi dan apa yang you nak adili. So dari situ kemudian lepas 2 tahun, kalau dah habis 2 tahun, you dah ada certain, you dah pergi luar negeri, dalam negeri you masak at least, then you boleh apply kepada World Chef Societies yang ada lebih kurang dalam 110 di bawah naungan dia, dan kita apply, dan kalau lulus dia akan bagi barulah kita dapat certified judge B. Dan dia lepas 2 tahun 3 tahun lepas dia juga peringkat tu, kemudian kalau you pernah membawa pasukan Malaysia pula pergi ke peringkat World Cup ataupun Olimpik yang menguruskan pasukan ni, barulah kalau you menang, pasukan tu menang, barulah you boleh apply untuk judge A pula. That means yang paling senior lah. Macam tu. So banyak kriteria yang kita kena lalui, dan juga benda ni makan masa dan daripada pengalaman. Pastinya semua perkara untuk kita master ataupun orang kata sampai ke tahap tertentu tu ambil masa. Ambil masa. Bercakap tentang masa juga chef, berkenaan tentang acara ini. Pastinya ada juga cabaran-cabaran yang chef paling ingat. Jadi kongsikan hari ini cabaran yang paling ingat dalam mengadili Saudi Horeca ini. Okey, kalau untuk di Saudi Horeca ni banyak sebenarnya. Kalau nak fikir bukan di Saudi Horeca saja. Masa saya pernah pergi ke Jakarta, saya pernah pergi ke Hong Kong, dan juga mengadili di peringkat Malaysia juga, kan banyak sebenarnya. So yang paling seronok sekali, bukan seronok lah, kita kadang-kadang kita mengadili, kita tahu perasaan dia. Perasaan dia bila kita tak ada latihan atau tak cukup latihan untuk pergi ke peringkat nationals ataupun internationals, so you akan jadi blank kat situ. You tak tahu nak buat apa. And then paling penting sekali bila dalam sebuah pertandingan tu, kita punya cara kita masakan kita, kebersihan nak kena jaga, arrangement, you nak buat yang mana satu. Kemudian yang paling utama sekali dalam pertandingan masak, yang paling utama adalah rasa. Rasa ni 50%. Itu yang selalu orang silap. Saya nak nasihatkan pada peserta-peserta muda yang pergi pertandingan masak, dalam kategori masak ni yang paling utama bukan persembahan sangat. Persembahan dia 10 markah je. Kalau kita tengok plate ni, cantik lah, tapi tak semestinya sedap. Ada yang cantik tapi ada yang tak masak, ada yang tawar, kena terlalu masin. That's why bila pertandingan masak ni, rasa yang paling utama, mengadili 50 markah. Kalau you dah dapat 40 markah tu pun, untuk mendapatkan pingat gangsa pun dah paling senang dah. 10 markah dari segi kebersihan, cara tata kerja 20 markah, jangan lewat 5 markah. So dia ada cukupkan 100. Kalau you dah dapat 70 markah saja, you dah siap dah dapat pingat pingat gangsa. So dia ada lagi pingat perak, markah dia, pingat emas, pingat dia. Macam tu. Jadi orang kata persembahan yang cantik untuk culinary itu tidak semestinya yang paling cantik itu paling sedap. Betul. Kadang-kadang kita tengok cantik je, tapi bila rasa, tapi ada juga yang cantik, yang rasa cukup, tapi mungkin ada satu elemen dia mungkin dari segi kombinasi tak berapa kena. Mungkin itu satu, tapi penolakan makan dia tak dah terlalu besar sangat. Macam tu kita nak skor untuk sebuah pertandingan. Menggalas tanggungjawab sebagai seorang pengadil merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat. Sebab kita memegang kerjaya seseorang di tangan kita. Macam chef sendiri, adakah sebab pengalaman pernah bekerja di Timur Tengah, di negeri UAE khususnya Sudan, memberi satu pengalaman, sebab kita tahu dalam masakan ni diletakkan budaya dalam satu masakan untuk diperkenalkan. Jadi sebagai orang Melayu mengadili di peringkat antarabangsa, adakah itu satu kelebihan? Memang satu kelebihan. Alhamdulillah, itu syukurlah, itu Tuhan bagi, Allah bagi. So apa yang macam nak bagi tahu ni, memang satu kelebihan kalau kita pernah bekerja di sebuah negara tu, Timur Tengah, saya pernah bekerja di Eropah, bila kita dapat tahu masakan dia, macam di Timur Tengah menggunakan banyak rempah Timur Tengah. So saffron dia adakan guna rempah-rempah buah delima lah, berbagai-bagai jenis dia menggunakan. So benda tu akan sedikit sebanyak
akan kita tahulah rasa dia bagaimana. Kalau kita nak, contohlah dia kata dia nak masak ayam tu kita nak masak macam chicken mandi ke, ataupun dia nak buat something yang a bit different, roast lamb yang rempah-rempah menggunakan Timur Tengah tu, kita patut tahu, dan kita tahu sebelum kita nak pergi tu kita dah rasalah dulu macam mana. Maksudnya kita dah prepare dulu, dan kita buat sedikit kajian macam mana nak pergi, nak mengenali, sebab bukan semua negara sama dia punya makanan dan rasa dia. So kita kena tahu benda-benda sebelum kita nak pergi mengadili itu. Memang orang cakap apa, sebelum kita buat preparation dululah. Okey. Cukup menarik Chef, dan saya ada juga tengok Instagram lah untuk ini kan. Di antara pertandingan tu ada juga pertandingan kuliner barista. Betul. Itu pasti melibatkan chef-chef yang agak muda dan pastinya cukup berbakat. Mungkin saya nak kongsikan pengalaman juri dalam konteks barista itu. Okey, sedikit saya nak beritahu. Bila buat menggunakan barista ni, dia banyak menggunakan kopi lah. So masa chef-chef macam saya tidak akan mengenali bahagian kopi-kopi. Dia ada orang yang lebih expert bahagian kopi, bahagian barista ni. Dia cara pembuatannya, cara temperaturenya, cara nak minum dia pun lain, bukan macam pemakanan. Cara nak menggaulnya, dia bukan beli kopi latte tu boleh beli kacau macam tu godek je. Tak boleh. Dia tengok cara pembuat dia, cantik dia, portion dia, dan juga sebelum dia minum pun dia dah pegang cawan tu. Ada cara dia. So teknik tu, itu pun kita tahu sikit sebanyak lah. Tapi macam saya mengenali more tu makanan. Macam di Saudi Horeca ni, saya mengenali dua bahagian, di bahagian Asian food dan juga kategori Asian food, dan juga bahagian ayam, bahagian chicken. So dari situ saya mengadilinya. Baik, okey. Kita nak bercakap lebih lanjut lagi dengan Chef Bob, tapi kita nak rehat dulu. Okey, kita boleh. bagi laluan kepada rakan-rakan dan juga penonton untuk berehat. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ya, baiklah, kembali hangat berbicara berkenaan tentang acara Saudi Horeca 2022, dan nak tanya lagi beberapa perkara kepada Chef Bob yang terlibat orang kata secara eksklusif untuk event ni, ya Izu. Dan sekarang kita nak berjentuh berkenaan tentang role ataupun peranan chef sendiri, tentang apa yang dipelajari di sana dan apa yang dibawa di sana bagi mengangkat makanan tradisional Melayu dan mungkin makanan Malaysia sendiri. Jadi kita tanyakan kepada Chef Bob. Okey, peran saya ni selain daripada menjadi juri, dan saya ada sedikit bercakap mengenai makanan Malaysia, especially makanan tradisi kita lah. Dan insyaAllah kalau jika tidak ada keberatan, dalam bulan Mei nanti dia akan ada satu lagi Horeca di Jeddah nanti. Dan dia nak buat ada nak menganjurkan makanan heritage di Malaysia, makanan heritage Malaysia, Indonesian, Thailand ataupun also heritage daripada Saudi. So dia nak combinekan pergabungan ni untuk membuat satu pertandingan masak di sana. Dan saya Bob nak buat apa yang saya nak cakap ni, memang di sana saya sedikit banyak saya cakap pasal mengenai makanan Malaysia ni, dan juga ingredient yang nak digunakan, perlu digunakan. Seperti kat sana bukan susah lah, kurang nak dapat serai, bunga kantan, apa lagi bahan-bahan yang lain. Betul. Yang tradisional memang susah nak dapat sana lah. Orang cakap boleh dapat tapi tak banyak nak dapat. Kalau dapat pun sekali-sekala dia dapat kat sana. So dan kalau dapat nanti pihak kementerian dapat membantu untuk pihak-pihak daripada sponsor daripada Malaysia ni untuk kembangkan lagi produk-produk Malaysia ni ke Jeddah nanti. So memang kita cakap pasal makanan Malaysia, itu yang paling utama lah. Baik, Chef Bob, secara ringkasnya harapan Chef Bob untuk industri kulineri di masa depan, sebab Chef Bob dah melihat ke peringkat antarabangsa begitu caranya membawa masuk amalan, budaya dan juga pemasakan teknik kulineri ke Malaysia. Apa yang Chef Bob harapkan di masa depan? Apa yang saya harapkan daripada masa depan, especially daripada anak-anak muda kita ni, selepas daripada 3 tahun pandemik yang kita hadapi sekarang ni, dan patutnya kita sekarang ni kita dah bergerak lebih cepat sedikit, especially untuk anak-anak muda untuk bergiat kembali dalam bidang kulineri. Kalau kita tengok sekarang industri masakan Malaysia kita ni sedikit lambat, bukan sedikit lambat lah, especially selepas 3 tahun ni. So anak-anak muda ni saya sarankan kembali kepada soft skill daripada kepentingan masakan ni, dan kepada chef-chef yang kat luar sana
jom kita meriahkan kulineri Malaysia ni. Harapan saya pada masa depan, harap diorang ni akan lebih maju, akan lebih efektif lah untuk mempertabatkan makanan Malaysia di pesada dunia. Ya, baik. Dan begitu banyak perkongsian daripada Chef Bob Adni. Pasti kita nak ucapkan juga tahniah dan juga terima kasih kerana menjadi bintang yang membawa nama kulineri Malaysia di persada antarabangsa, Chef. Terima kasih. Ya. Malaysia boleh punya. Malaysia boleh, insyaAllah. Malaysia boleh. Lepas ni kita nak saksikan dulu VT yang telah disediakan daripada rakan tugas kita mengenai dengan simulasi mengemudi pesawat. Untuk itu kita saksikan dahulu. Silakan. Setiap dari kita mempunyai cita-cita yang tersendiri untuk mencapai impian bekerja dalam bidang yang diinginkan. Namun bagi individu di luar sana yang ingin menceburi dunia penerbangan sebagai juruterbang, kini anda boleh merasai pengalaman memandu sendiri kapal terbang komersial secara simulasi di SimFlight KL yang terletak di Subang Sky Park. Basic of flying the aircraft, the take-off speed tu berapa, angle of climbing tu berapa, landing gear, semua ni lah. So then dia akan rasa experience. So the next time kalau dia naik kapal terbang, dia dah tahu, dia rasa even more safer sebab dia dah tahu what is happening kat depan. This is the experience. Lagi satu experience terbuka untuk siapa-siapa, no age limit. Ramai daripada budak-budak, even orang dewasa yang nak jadi pilot tak sampaian, dia orang akan datang, dia akan buat. Menariknya, setiap individu dari pelbagai latar belakang pendidikan dan kerjaya boleh merasai pengalaman membawa pesawat komersial A320 dengan serendah RM99 dan boleh menerbangkan pesawat ke destinasi yang anda inginkan. Kita ada buka akademi, kita panggil Young Aviator Academy. Ini untuk umur daripada 8 tahun sampai 17 tahun. Konsep dia basically macam kita hantar anak kita untuk belajar swimming, untuk pergi coding, robotik. Similar, dia akan datang every weekend. Dia akan belajar teori penerbangan dan dia akan juga bawa simulator. Bukan itu sahaja, SimFlight KL juga menawarkan kursus pendek di Akademi Juruterbang Muda Young Aviator Academy kepada kanak-kanak yang berumur dari 8 tahun ke atas untuk mempelajari mengendalikan pesawat. Tujuan dia basically this is through my experience sendiri. Daripada kecil-kecil dulu masa nak jadi pilot, tak ada tempat-tempat sini. So kita tak tahu macam mana nak go through the process. So tujuan dia sekarang ni sebab dah kanak-kanak ni dia dah expose to YouTube, benda-benda ni. So dia lagi mahir, dia dah tahu dah. Tapi tujuan dia kita nakkan dia tu fokus untuk ke arah terbang ataupun engineering lah, ataupun untuk knowledge which akan tolong dia during sekolah tu. Kalau dia belajar maths tu, dia nak jadi pilot, apa yang dia kena fokus. Dia belajar sains, apa dia kena fokus. It relates to that lah semua. Bagi ibu bapa yang tidak tahu ke mana nak bawa anak-anak mengisi masa terluang di musim cuti sekolah, apa kata anda membawa mereka menyertai aviation camp yang dianjurkan oleh pihak SimFlight KL? Sudah pasti penganjuran camp sebegini mampu memberi impak yang positif pada peserta. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web simflightkl.com.my. Itu dia. Yang pastinya ini adalah satu cita-cita saya, tak dapat jadi pilot, saya nak pergi kat sini gitu. Boleh sebenarnya sebab kalau kita tengok seiring dengan perkembangan teknologi kita didedahkan dengan pelbagai alat-alat simulasi, dan sebenarnya kita ada yang Aviator Academy yang mana kalau kanak-kanak daripada usia 8 tahun ke atas nak menceburkan diri dalam bidang penerbangan, bolehlah turun ke kawasan tersebut untuk kita mendedahkan diri dengan bagaimana untuk menjadi seseorang orang kata juruterbang yang bertauliah. Betul. Dan di samping simulasi, exposure dan juga kita sendiri merasai pengalaman berada dalam pesawat A320 dan ditemani oleh pilot itu sendiri. Okay. Saya yakin itu akan memberi satu pengalaman yang bukan sahaja cukup manis dalam kita membuat kenangan, tapi juga kenangan kita, bersama mungkin menyuntik semangat untuk kekalkan cita-cita itu untuk menjadi juruterbang tu. Ya, dan seperti sekali lagi kita katakan ada satu aktiviti yang mungkin boleh dilakukan bersama keluarga dan exposure kepada anak-anak kita juga. Dan macam saya katalah, cita-cita saya masa kecil nak jadi pilot tapi mungkin tak dapat, kita pergi tengok exposure pun, why not? Betul. Dan lepas ni kita ada satu lagi video yang mana kita nak tunjukkan daripada rakan tugas kita. Kita akan tunjukkan lain kali. Kita simpan dulu. Baik.
Dan itu yang kita kongsikan berkenaan tentang simulasi pesawat A320 yang macam Izu kongsikan bersama dengan anda semua, penonton tersayang Apa Khabar Malaysia. Kalau ada masa dan juga anda nak bawa keluarga anda, silakan bersama dengan Aviation Academy. Dan sekarang kita nak berehat, ambil nafas sebentar, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, Salihah. Dan sebelum kita memulakan kita punya topik seterusnya, eloklah kalau kita kita mulakan sarapan kita dengan Old Town White Coffee. Kita jangan lupa #kopi dulu makan dulu. Dan seperti biasa, saya sentiasa suka kopi, semestinya juga dengan Izu kadang-kadang. Dan kalau tadi kita dah bersama dengan Chef Bob Adin bercakap soal seni kulinari antara Malaysia dan juga antarabangsa. Dan sekarang ni kita nak cakap juga masih dalam konteks seni, tapi berkaitan dengan budaya. Apakah topiknya? Berkaitan dengan dan hari ini kita berbicara berkenaan tentang mengangkat seni muzik irama Malaysia ke pentas peringkat antarabangsa, iaitu jauh ke Australia ni, Izu. Dan kita ada istimewa di studio yang ucapkan selamat datang kepada Puan Rozita Rohaizat, seorang penyanyi dan juga saya kira pelakon juga, yang pastinya berkongsi banyak lagi bersama dengan anda semua. Selamat datang Puan Rozita, apa khabar hari ini? Selamat datang. Terima kasih semua. Alhamdulillah, baik. Alright, baik. Cantik hari ini nak berkongsi dengan kita banyak perkara ni. Dan pertama saya nak bertanya berkenaan tentang bagaimana tercetus idea inspirasi nak membawakan irama muzik Malaysia ini ke sana, sampai ke Australia sana. Dia mulanya pada 2015 kerana saya memang suka pergi holiday, pergi jalan-jalan keluar negara. Dan saya memang penyanyi, saya suka menyanyi dan saya ingin teruskan legasi keluarga saya. Jadi saya dapat gabungkan kedua-dua passion saya ni pada 2015 masa saya nyanyi pertama kali di Australia, di Canberra. Pengalaman tu memang perit juga, tetapi yang penting saya dapat lakukan dan saya telah mewakili rombongan Malaysia. Tetapi pada hari itu, masa saya nyanyi itu, sebelum rombongan Malaysia adalah rombongan seni dari negeri China. Jadi mereka buat persembahan fan dance kan, buat taekwondo, kungfu. Dan mereka keluar dan masuk pula rombongan daripada Malaysia. Adalah sedikit nyanyian lagu Melayu, tetapi kami masa tu mereka pun buat persembahan lebih kurang sama dengan yang Cina tu, kerana banyak yang terlibat adalah pelajar Malaysia tetapi warga Cina kan. Jadi mereka buat taekwondo, dia buat kungfu, dia buat joget serupa juga macam Cina, rombongan Cina tadi, lagu fan dance kan. Jadi saya je lah bahan Kemalayuan pada hari itu. Jadi pada hari itu saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin tolong budak-budak dan komuniti di Malaysia, komuniti Malaysia di sana, supaya setiap kali buat persembahan kita nampakkan budaya kita lebih ditonjolkan lah. Jadi kerana itu saya bekerja baik dengan student di sana supaya mereka akan sentiasa jemput saya bila ada pertunjukan kebudayaan yang mereka anjurkan. Sejak itulah saya dah buat sebenarnya 12 kali lah. 12 kali. Tapi hari ini saya memang diwakilkan surutannya lah di manakah duduknya Kementerian Seni dan Budaya, kerana kita perlu minta dana untuk, seperti saya dah buat ini atas duit poket saya sendiri. Cuma 3 kali saya dapat bantuan daripada JKKN dan masa Tan Sri Nurliza dan di KKM, Motek. Tapi 3 kali je, saya dah 12 kali. Jadi nak pergi lagi sekali kerana saya dapat undangan pada Februari dan April ke Canberra dan Adelaide. Jadi kali ni kalau tak dapat bantuan, lebih susah lah, pakai saya ni baru balik dari Sydney, tersangkut katanya tersangkut di Sydney sebulan. Jadi perbelanjaan di sana, you tahulah, 3 kali, 3.3 times lebih tinggi. Saya berterima kasih kepada MAS yang sponsor tiket
flight saya dan juga Education Malaysia untuk Malaysia Hall yang saya duduk selama 2 minggu di situ. Tetapi kena baliklah, kena mulakan berkerjaya untuk ada keuangan. Baik. Dan kita juga nak berkongsi bersama dengan penonton apa khabar Malaysia. Saya terbaca juga satu dalam sedutan akhbar mengatakan Puan Rosita ada sediakan hanya dana yang cukup 2 minggu sahaja. Jadi bagaimana cabaran itu yang diatasi dan apa sokongan yang diberikan mungkin dari pihak Malaysia dan daripada pihak di sana sendiri, Puan Rosita? Saya memang untuk duit cash saya bawa untuk 10 hari je sebenarnya. Saya bawa 700 Aussie dollar. Ya. 700 Aussie dollar sana kalau makan aja. Makan aja kan. Satu kali satu meal tu dah 15 Aussie dollar. Itu yang paling murah lah kan. Kalau 3 kali dah apa? Dah berapa dah kat situ 45 kat situ. 45 Aussie dollar je. Habis tu yang paling mahal lah pada saya ialah transport, kerana diorang punya bus, train, yang kad dia tu, dia punya Opel card tu, setiap kali top up 20 Aussie dollar. 20 Aussie dollar tu 64 ringgit kita. Setiap kali saya pakai debit card lah. Debit card saya boleh digunakan di sana. Tetapi tiap-tiap 3 hari lah saya kena top up duit untuk pergi jalan-jalan. Kan, untuk pakai transport, public transport mereka sangat-sangat mahal. Itulah saya bersyukur kerana dapat tempat tinggal dan makan. Ada kala kawan-kawan saya banyak yang datang kerana ada yang dengar, ada yang hantar duit pun ada. Macam Puan Zahra dihantarkan duit untuk saya duduk sana kan. Jadi ramai kawan-kawan saya yang menolong. Saya ubat-ubatan pun kekurangan. Pasal saya ada alahan kan. Itu pun dah habis. Jadi banyak saya ration lah. Kalau pil tu saya makan setengah. Saya tak makan penuh. Tapi alhamdulillah masa di situ saya sihat dan banyak kawan teman-teman yang tolong bawa saya makan jalan-jalan. Jadi dapat kesusahan tetapi banyak peristiwa yang indah juga. Jadi tak serik kerana saya nak pergi lagi. Baik. Jelajah ke serata dunia sudah pastinya memberi satu pandangan yang sangat luas dalam Puan Rosita mengembangkan lagi budaya di Malaysia. Kalau Puan Rosita tengok baru-baru ini di Sydney, mana Festival Malaysia 2022, bagaimana Puan melihat dari segi sambutan budayanya di sana dalam kita memperkenalkan budaya kita? Macam mana sambutannya? Saya pun mula-mula tak berapa yakin kerana mereka tukar hari bulan, tukar tarikh daripada 12 hingga ke 26 pula jadinya kan. Jadi saya kata alamak, kawan-kawan saya semua dah janji nak datang dari Melbourne, nak datang daripada Perth, semua nak datang. Jadi ini semua dah kena cancel. Jadi kawan-kawan saya dah kurang lah. Saya pun dah rasa, mana nak dapat support ni bila aku kat pentas nanti kan. Tetapi alhamdulillah, nasib baik ramai sangat dan mereka ada satu video saya dah upload dekat YouTube. Semua atas pentas, semua naik atas pentas. Ada juga yang saya tak upload lagi. Masa tu budak-budak muda daripada gym ke mana datang terus masuk ke park berjoget dengan saya. Tapi mereka ni tak pandai joget Melayu, mereka joget orang putih lah. Jadi saya nyanyi Melayu, dia orang joget orang putih lah kat situ. Okeylah, tu pasal saya tak uploadkan lagi video tu. Tapi memang ramai dan saya sangat bangga kerana dapat menonjolkan mengajar mereka menari. Menari joget, menari zapin, dan saya menyanyikan lagu Inang saya. Yang pertama, opening song tu lagu Malaysia Ku Sayang. Jadi identiti Malaysia tu dah saya kuatkan di situ pada hari itu. Dan nak katakanlah hari itu dekat Malaysia Festival tu makanan dia sedap-sedap sangat. Makanan sedap. Musang King pun ada. Durian sendiri pun ada ya. Nangka pun ada. Jackfruit juga. Jadi ya Allah, rasanya diorang semua bertuah lah dapat merasa besar pasal orang tu kasih free tasting kan.
Alhamdulillah lah. Jadi kita punya usahawan di sana rasanya semua berjaya kerana dapat bagi free tu. Kan kalau kita katakan sampai musang king dan juga jackfruit ataupun nangka tu sendiri Zul, dibawa ke sana untuk diperkenalkan di Persada Antarabangsa. Jadi saya kira itu dah satu penganjuran yang cukup baik. Puan Rosita, berkaitan tentang Puan Rosita sendiri, saya terbaca lah ya, tema yang diangkat lagu-lagu tu adalah lagu Nur Saja Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saloma. Kenapa Puan Rosita memilih tema ini? Dia macam ni, masa saya memang selalu buat untuk irama Melayu tetapi kali ini untuk hari kedua saya rasa saya tunjulkan lagu-lagu keluarga waris saya seperti lagu arwah P. Ramlee yang orang kenal lah, macam bunyi gitar, Jikalau Abang Merindu. Semua lagu-lagu yang senang pick up, senang orang cepat ingat. Pada hari kedua tu, jadi tema yang hari pertama adalah irama Melayu di mana saya tunjukkan lagu-lagu saya sendiri, 4 buah lagu Malaysia Ku Sayang, Zapian Rinduan Kasih, Joget Budaya, Joget Malam Pertama dan Keroncong Anak Ikan. Jadi itu rasanya saya dah buat tugas saya untuk mengenalikan lagu irama Melayu dan hari kedua saya kata okey, kita gila sikit lah, kita buat lagu-lagu yang rancak lagu-lagu rancak arwah Daddy. Adakah Puan Rosita mendendangkan lagu-lagu itu sendirian ataupun ada rakan duet juga yang terlibat untuk masa menyanyikan lagu tersebut di sana? Saya sebenarnya seorang tetapi pada hari itu ada kawan Salimah Mahmud, dia pun datang atas pentas. Saya jemput dia nyanyi sekali lah. Tetapi memang saya sentiasa buat seorang. Saya ni memang one man show katanya kan. Saya sendiri buat make up sendiri, buat rambut sendiri, angkat beg sendiri, naik bas sendiri, naik train untuk pergi buat kerja saya di negara luar. Orang kata berani kau Rozi. Yelah, macam mana kalau nak bawa rombongan besar, tak boleh kos juga mungkin kan. Pasal saya sentiasa buat show di mana kementerian tidak masuk kerana mungkin show tu macam ministry tak dapat pergi semua show kan, kerana banyak poket-poket show di Australia yang suka pada multicultural. Jadi sentiasa ada di sana, Melbourne, di Perth, di Adelaide. Jadi saya akan cuba pergi di mana kerajaan tidak dapat pergi. Itu saya punya tanggungjawab lah. Saya dah ambil sebagai tanggungjawab saya. Sini dah selesai. Misi seterusnya ke mana lagi akan negara yang akan menjejakkan kaki itu ke mana lagi? Saya dah dijemput of course kepada negeri Australia, sentiasa dijemput sentiasa dengan open arms kan, untuk Adelaide dan Canberra. Dan di Scotland. Tetapi Scotland ni saya kurang berani kerana saya tak punya kawan di sana. Jadi saya nak tunggu sampai dah lebih pengenalan saya nak buat teman-teman saya. Pasal saya alhamdulillah ada makcik di Amsterdam. Tetapi itulah, Scotland tu, Amsterdam tu lain kan. Tetapi semua ni tak akan jadi jika saya tak dapat bantuan dana untuk pergi ke sana. Jadi saya minta tolonglah kalau boleh kita selesaikan kemelut sekarang inilah Jadi tahu di mana saya boleh hantar application untuk minta dana. Baiklah, orang kata pengalaman itu walaupun kita dalam satu perjalanan itu pastinya ada juga pahit manis, yang pastinya hari ini kita juga nak menyeru mungkin perjalanan yang seterusnya mendapat sokongan ataupun juga bantuan dalam memartabatkan lagi seni irama Malaysia ke peringkat terbangsa. Sudah pastinya ia akan memberi satu impak yang sangat positif kepada perkembangan seni budaya kita. Apa-apa terima kasih kita ucapkan kepada Puan Rosita Rohaizat. Saya sudah nama dia, Puan Rosita. Kita hari ini. Rosita Rohaizat atas kesudian bersama dengan kita
kita berkongsi mengenai memartabatkan seni budaya kita. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang sudah bersama kita selama 1 jam dari jam 9 hingga ke sekarang ini, dan sudah pastinya terima kasih juga kita ucapkan kepada Old Town White Coffee kerana menaja kita punya apa khabar Malaysia pada hari ini. Ya, dan kita tadi dah menjemput 2 bintang, pertamanya dalam bidang kulinari dan selepasnya adalah Puan Rosita. Dan sekali lagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan Apa Khabar Malaysia, terima kasih. Kita akan bersiaran kembali esok. Saya Nur Saliha Azmi. Assalamualaikum. Bye-bye. Segar di pagi hari, terus bangkit.